Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dalam pembacaan hadis sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab hadis Sunan Tirmizi. Ya, di antara waktu maghrib dan isyak ini kita akan baca hingga jam 8.30 malam insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada apa yang berada di ruangan TikTok, Fatimah Az-Zahra, Haifa dan juga sahabat-sahabat yang lain, FE Mansur, terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang berada di ruangan Facebook, Fatimah Samsuddin, Adlin Maira, Ayu Hafiz, Alhamdi Hussein, Lin Rina Fabrian dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita dah tiba pada riwayat 2859, yang mana pada riwayat ini Imam Tirmizi membawakan tentang apakah maksud sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang Nabi mencela akan syair. Ada riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela akan syair. Apakah maksud dia? Maka Imam Tirmizi membawakan riwayat tentang Nabi memuji syair. Bahkan Imam Tirmizi membawakan riwayat yang Nabi pernah melantunkan, menyebutkan syair Labid dan juga Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhuma, dan kemudian dibawakan tajuk berkenaan tentang Nabi mencela syair. Kata para ulama, seperti mana kita boleh lihat kepada sinhara pada baris yang terakhir, kata para ulama, wal muradu asy-syi'rul qabih. Yang dimaksudkan dengan celaan Nabi SAW terhadap syair, itu semua bermaksud syair-syair yang memberi makna yang tak elok, syair-syair yang memberi makna yang buruk, seperti menyerang, menyakiti orang dan seumpamanya. Jom kita lihat tajuk ini, yang mana Imam Tirmizi membawakan tajuk hadis berkenaan tentang sabdaan Nabi, la ayyam taliya jawfu ahadikum, memenuhi perut salah seorang daripada kamu dengan nanah, qayha nanah, khairullah, adalah lebih baik baginya daripada dipenuhi dengan syair. Maka seolah-olah Nabi menyebut tentang celaan terhadap syair secara umum, namun jawapannya tidak. Kita telah belajar hadis-hadis yang mana Nabi memuji Hasan bin Thabit yang bersyair di dalam masjid, Abdullah bin Rawaha yang bersyair di hadapan Nabi ketika mana berada di Baitullah Kaabah. Begitu juga Nabi sendiri pernah melantunkan syair. Maka semua celaan ini adalah khusus kepada syair-syair yang tidak elok, yang memberi makna yang buruk. Riwayat 2859, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Qatadah an Yunus bin Jubair an Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqas an abihi, daripada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyam taliya jawfu ahadikum, memenuhi perut salah seorang daripada kamu dengan nanah, khairullah, adalah lebih baik untuknya daripada dipenuhi dengan syair. Dan ini bermaksud syair-syair yang memberi makna yang tidak elok, syair-syair yang buruk, syair-syair yang membawa kepada pertengkaran dan pergaduhan, bukannya umum untuk semua jenis syair. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, riwayat 2860. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Isa bin Utsman bin Isa bin Abdul Rahman Ar-Ramli qala hadatsana ammi Yahya bin Isa al-Amash an Abi Salih an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyam taliya jawfu ahadikum, memenuhi perut salah seorang daripada kamu dengan nanah, yarihi, yang membinasa, yang merosakkan,
yarihi bermaksud yufsiduhu. Sebab itu kita boleh lihat qawata pada baris yang ketiga daripada bawah. Apakah maksud yarihi? Minal waryi, memberi makna al-ifsad. Maka dipenuhi perutnya dengan nanah, yarihi ayyufsiduhu, yang boleh membinasa dan merosakkan perutnya. Khairullah, adalah lebih baik daripada dipenuhi dengan syair. Lalu semua celaan-celaan Nabi berkenaan tentang syair, para ulama telah gabungkan dengan pujian-pujian Nabi terhadap syair. Bermaksud di sini adalah syair yang tidak elok, syair yang buruk, syair yang membawa kepada perpecahan, menyerang orang lain dan seumpamanya. Dan dalam bab ini kata Imam Tirmizi, ada juga hadis yang lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, Abu Darda radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang seterusnya berkenaan tentang al-fasahat wal bayan, berlebih-lebihan dalam mengungkapkan kefasihan. Maka hadis yang berikut ini adalah nak menegur orang yang pada waktu itu berlebih-lebihan, bersusah payah cuba untuk bercakap dengan fasih tanpa dalam keadaan perlu. Kadang-kala bila dia nak bercakap, hujung perkataan dia mesti berbunyi sama, dan dia bersusah payah, dia menyusahkan diri dia, menyusahkan orang lain pun yang tak faham apa dia nak kata, maka itu tercela. Adapun kata para ulama dalam kitab As-Sirajul Munir, wa amma man balaghatuhu khalqiyah, adapun orang yang memang semula jadi fasih, perbicaraan dia memang begitu, dia tidaklah pada waktu tu nak bersusah payah, nak memaksa diri, fa ghairu mabghud, maka tidaklah tercela. Jom kita lihat hadisnya untuk kita lebih jelas dan faham. Riwayat 2861 berkenaan tentang al-fasahah wal bayan. Al-fasahah wal bayan, kata Al-Hashimi, mutaradifan, memberi makna yang sama. Al-fasahah wal bayan wal balaghah, sebahagian para ulama menyebut memberi makna yang sama. Ada yang membezakan daripada sudut apakah maksud fasahah, apakah maksud balaghah, dan juga al-bayan. Maksudnya mengungkapkan sesuatu perkataan dengan fasih, namun dalam keadaan pada waktu itu kalaulah ianya bersusah payah, ada takalluf, ada pada waktu itu berlebih-lebihan, terlalu over, maka itu tercela. Seperti mana sabda Nabi SAW yang kita nak baca. Riwayat 2861. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Abdul A'la As-San'ani qala hadatsana Umar bin Ali Al-Muqaddami qala hadatsana Nafi' bin Umar Al-Jumahi an Bishr bin Asim sami'ahu yuhaddithu an abihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, innallaha yubghidu, sesungguhnya Allah membenci al-baligha minar rijal, seseorang yang berlebih-lebihan dalam menzahirkan kefasihan berbicara. Al-baligha minar rijal, seseorang yang terlalu over, bila bercakap itu dia nak menggunakan perkataan yang orang lain kalau dengar kena buka kamus. Itu menyusahkan. Kadang-kala bila bercakap terlalu tinggi, dan itu bukanlah bahasa semula jadi dia berlebih-lebihan, terlalu over, terlalu menyusahkan diri dan orang yang mendengar. Tujuan bercakap adalah nak bagi orang faham, tetapi bila dia bercakap terlalu tinggi bahasa sehingga orang pun tak faham apa-apa, maka pada waktu itu ianya adalah perbuatan yang tercela. Maka sabda Nabi, sesungguhnya Allah membenci al-baligha minar rijal, seseorang yang berlebih-lebihan dalam menzahirkan kefasihan berbicara, kefasihan bercakap. Alladhi, seorang yang yatakhallalu, menggerakkan dengan susah payah, bilisanihi, lidahnya, kama yatakhallalu, seperti mana bersusah payah menggerakkan lidah al-baqarah, akan lembu. Seperti mana lembu pada waktu itu bila dia menggerakkan lidahnya, manusia tak faham apa-apa pun,
tak mendatangkan apa-apa manfaat pun kepada manusia yang mendengar. Begitulah orang yang terlalu over, bersusah payah, memaksa diri untuk mengungkapkan sesuatu, bicara, perkataan dengan fasih, dalam keadaan itu bukanlah sifat semula jadi dia dan menjadikan orang tak faham, maka adalah seperti lembu yang pada waktu itu bersusah payah menggerakkan lidahnya. Namun kata para ulama, wa amma man balaghatuhu khalqiyah, orang yang semula jadi ke apa dia memang bercakap dengan fasih, orang yang memang semula jadi begitu cara bercakap dia, maka tidaklah tercela. Ini hanyalah untuk golongan yang pada waktu itu bersusah payah, terlalu over dan berlebihan. Bab yang seterusnya, riwayat 2862, berkenaan tentang ketika mana malam, maka tutuplah segala benda yang boleh menyebabkan berlakunya kebakaran di rumah. Orang dulu mereka ada pelita, maka Nabi suruh padam sumbu pelita ketika mana nak tidur, khawatir ianya akan menyebabkan terbakarnya rumah. Zaman kita dah tak pakai pelita, namun semua benda yang pada waktu itu boleh menyebabkan kebakaran, maka kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini. Contohnya tong gas kita, contohnya pada waktu itu elektrik yang tak digunakan, contohnya perkakas elektrik yang pada waktu itu tak digunakan, maka patut dimatikan, mengelakkan daripada berlakunya kebakaran dan kebinasaan dan sebagainya. Riwayat 2862, wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Katsir bin Shizir an Atha bin Abi Rabah an Jabir bin Abdullah, daripada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khammirul aniyah, tutuplah bekas-bekas makanan, wa aukul askiyah, ikatlah penutup kepala bekas-bekas minuman. Orang zaman dulu bekas minuman mereka diperbuat daripada kulit. Dan tempat penutupnya adalah ikatan tali yang berada di hujung bekas. Maka sebab itu Nabi menggunakan sabdaan wa aukul askiyah, ikatlah penutup kepala bekas-bekas minuman, supaya tidak masuk serangga, supaya tidak masuk benda yang memudaratkan dalam bekas makanan dan minuman. Wa ajiful abwab, sabda Nabi, tutuplah pintu-pintu. Wa atfi'ul masabih, dan padamkanlah pelita-pelita. Kenapa? Maka Nabi terangkan, fa innal fuwaisiqah, sesungguhnya binatang perosak. Binatang perosak yang dimaksudkan di sini adalah Allahumma salli ala Muhammad, adalah al-fa'rah, tikus. Sebab itu kita boleh lihat kepada sinhara baris yang kelima, ay al-fa'rah, kerana sesungguhnya binatang perosak, sabda Nabi, iaitu tikus, rubbama, kadangkala, jarrad, menarik jatuh, al-fatilah, sumbu pelita, fa'ahraqat ahlal bait, lalu menyebab berlakunya kebakaran kepada penghuni rumah. Lalu Nabi SAW pesan untuk memastikan tidak ada penyebab-penyebab yang boleh berlakunya kebakaran, kebinasaan, keselamatan dan seumpamanya. Maka ini adalah pengajaran ataupun didikan yang Nabi SAW berikan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Jabir daripada Nabi SAW. Bab yang ke-108 berkenaan tentang ketika mana bermusafir dan nak berehat pada waktu malam, maka Nabi pesan, rehatlah di tempat yang bukan merupakan tempat binatang berbisa. Elakkan daripada berehat dekat tempat binatang berbisa ataupun tempat laluan binatang. Maka zaman kita boleh gunakan ketika mana nak berhenti sewaktu bermusafir. Elakkan berhenti di tempat yang orang tak nampak, yang mana boleh menyebab berlakunya aksiden, pelanggaran dan ataupun boleh berlakunya sesuatu musibah dan sebagainya.
elakkan berada di tempat yang tak sepatutnya, di tempat yang terlalu gelap, di tempat yang orang boleh merompak dan sebagainya. Maka Nabi SAW berpesan ketika mana bermusafir, maka hendaklah menjaga diri dan berhati-hati. Riwayat 2863. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Salih an Abi Hurairah, daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza safartum, apabila kamu bermusafir, fil khisbi, pada tempat yang menghijau, tempat yang banyak rumput, fa'atul ibil, maka berikanlah unta, hadzaha, bahagiannya, minal ardi, daripada hasil bumi." Maksudnya apa? Kita boleh lihat kepada qawata, maksudnya yakni da'uha sa'a fasa'a tar'a, biarkanlah unta makan. Bila dalam musafir, bukan senang nak jumpa rumput yang menghijau. Maka ketika mana bermusafir dan adanya tempat yang menghijau, biarkanlah pada waktu itu unta untuk makan. Itu pesanan Nabi. Zaman kita apa pengajaran dia? Kalaulah kita sedang memandu dan ada tempat untuk mengisi minyak, untuk berhenti rehat, maka berhentilah. Jangan terlalu kejar untuk sampai sehingga mengabaikan keselamatan. Maka ketika mana kita melalui tempat untuk berehat, untuk mengisi minyak, untuk berhenti, maka berhentilah. Jangan terlalu kejar sehingga pada waktu itu membawa kepada hilangnya keselamatan dan perkara yang lain. Wa idza safartum, sabda Nabi, dan apabila kamu bermusafir, fi sanah, pada tempat yang kemarau, tempat yang tidak ada tanaman dan sebagainya, fabadiru biha, maka bersegeralah dengan unta kamu, dengan kenderaan kamu, niqbaha, akan perjalanan dia. An-niqab maksudnya adalah as-sair, perjalanan dia. Maka segerakanlah perjalanan. Maksudnya bila tak ada sebab nak berhenti, maka teruskanlah perjalanan. Wa idza arrastum, dan apabila kamu bermalam, fajtanibu, maka jauhkanlah diri kamu, at-tariq, daripada berada di tengah jalan. Fa innaha, kerana jalan, turukud dawab, adalah laluan binatang juga, wa ma'wal hawam bil lail, dan juga tempat serangga berbisa berada pada waktu malam. Jalan, ketika mana laluan, maka binatang pun lalu di situ, serangga berbisa pun berada di situ. Maka jauhkanlah diri kamu daripada tempat binatang berbahaya, sabda Nabi. Hadis ini adalah hadis yang asal sahih, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas dan juga Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Bab yang seterusnya berkenaan tentang Nabi melarang kalaulah nak berehat. Orang Arab, mereka punya rumah ada atap, ada sutuh, ada atap. Dan sutuh mereka bukan macam kita. Kita sebab selalu hujan, maka mereka bentuk kita punya atap pada waktu itu tidaklah lurus, sebaliknya pada waktu itu ke bawah dan sebagainya. Tapi kalaulah kita pergi negara Arab yang jarang hujan, maka selalunya atap rumah mereka adalah pada waktu itu mendatar. Macam di Yaman dan sebahagian tempat rumah-rumah lama di Saudi, mereka punya atap mendatar. Dan pada musim panas mereka memang pada waktu malam duduk ataupun tidur ataupun lepak di atap rumah mereka. Itu adalah kebiasaan orang Arab pada zaman dulu dan sebagainya. Maka dalam hadis ini Nabi nak pesan, kalaulah atap rumah tersebut tidak ada dinding, maka janganlah tidur di atas atap rumah. Kerana itu akan menyebabkan boleh terjatuh dan boleh melukakan diri. Nanti tidur dekat atas atap rumah yang tidak ada dinding, maka sedar-sedar bila bangun dah sampai dekat alam lain, dah meninggal, dah mati dan sebagainya. Maka ini riwayat 2864. Wabila qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Abdullah bin Wahab an Abdul Jabbar bin Umar an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir, daripada sahabat Nabi Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang ayyana marrajul, seseorang itu tidur ala satihin, di atas atap rumah,
laisa bimahjurin alaih, yang tiada pembatas dinding sekelilingnya, yang tidak ada pembatas dinding pada sekeliling dia. Nabi larang. Kenapa Nabi larang? Kata para ulama, lihat kepada Sahara pada baris yang pertama hujung, wa yamna'uhu minal wuqu'i was-sukut, supaya pada waktu itu dia tidaklah terjatuh kalaulah tidur di atas atap tersebut. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kata Imam Tirmizi. Kami tidak mengetahuinya daripada hadis Muhammad bin Munkadir daripada Jabir, kecuali daripada sanad ini. Dan Abdul Jabbar bin Umar Al-Aili adalah seorang yang didhaifkan di dalam periwayatan hadis, kata Imam Tirmizi. Riwayat 2865 berkenaan tentang Nabi tidaklah setiap hari memberi kuliah. Tak setiap hari. Nabi tidaklah setiap hari memberi nasihat, supaya para sahabat tak bosan. Dan kita pun, kita lihat kadang-kala bila dah setiap hari ada kuliah, ada ceramah, kadang-kala pada waktu itu ianya membawa kepada bosan. Maka kata para sahabat, Nabi tidaklah setiap hari memberi nasihat dan memberi ceramah ataupun kuliah, supaya para sahabat tidak merasa bosan. Maka riwayat 2865, wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan bin al-Amash an Abi Wa'il Abdullah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatakhawwaluna bermaksud yata'ahaduna. Apa maksud yata'ahaduna? Nabi mengambil berat tentang keadaan kami. Nabi mengambil berat tentang keadaan kami. Bil mau'izah, berkaitan dengan nasihat, tazkirah, peringatan. Nabi mengambil berat tentang nak memberi nasihat dan tazkirah. Apakah maksud dia? Fil ayyam, Nabi hanya memberi nasihat pada hari-hari tertentu sahaja. Kenapa tak setiap hari? Kenapa tak 24 jam Nabi bagi kuliah, bagi nasihat? Makhafah, kerana khawatir, as-sa'amah alaina, bosan datang kepada kami. Padahal Nabi SAW tidaklah bosan didengari, tapi Nabi risau pada waktu itu akan membosankan para sahabat, maka Nabi tidaklah memberi nasihat selalu. Cuma dia jangan salah faham pula. Bila nanti dah mula madrasah, nanti akan sepanjang hari akan ada pembacaan hadis kitab Tirmizi, sebab itu adalah silibus pelajar-pelajar madrasah Hidayatul Muttaqin. Lalu sebab itu nanti bila mula madrasah Selasa nanti akan dibawakan kelas dengan lebih kerap. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Sulaiman al-Amash qala hadatsana Syaqiq bin Salamah an Abdullah bin Mas'ud nahwa. Bab yang seterusnya, riwayat 2866, berkenaan tentang amalan yang disukai oleh Nabi adalah amalan yang dilakukan secara berterusan. Itu adalah amalan yang disukai oleh Nabi. 2866, wa bi ilai qala hadatsana Abu Hisham Ar-Rifa'i qala hadatsana Ibnu Fudailan al-Amash an Abi Salih qala su'iltu Aisyah wa Ummu Salamah qala su'ilat Aisyah wa Ummu Salamah, telah ditanyakan soalan kepada Ummul Mukminin Aisyah dan Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, ayyul amal, apakah amalan kana ahabbu ila Rasulillah, yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah amalan yang paling dicintai oleh Nabi? Maka mereka berdua, Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, menjawab, madima alaihi, amalan yang dilakukan berterusan, wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Maka ini berkenaan tentang amalan sunat. Adapun amalan fardu memang kena buat. Amalan fardu tak ada alasan untuk ditinggalkan. Ini adalah amalan sunat. Amalan yang disukai oleh Nabi adalah yang dilakukan secara berterusan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada sanad ini. Riwayat 2867. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana ahabbul amal, adalah amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, madima alaih, adalah amalan yang dilakukan secara berterusan. Apakah sanad hadis tersebut? Wa bi ilai qala hadatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala hadatsana Amdatan Hisham bin Urwah Nabi Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa bi makna. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kitab yang baru, tajuk besar yang baru berkenaan tentang al-amsal, perumpamaan-perumpamaan.
Al-Quran terlalu banyak memberi perumpamaan. Bahkan Allah berfirman, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Allah tidak pernah malu untuk memberi perumpamaan hatta nyamuk sekalipun. Bahkan dalam Al-Quran ada perumpamaan lalat, ada perumpamaan al-ankabut, labah. Nabi SAW, Aisyah, sini. Nabi SAW juga ada banyak memberi perumpamaan. Maka dibawakan tajuk tentang perumpamaan-perumpamaan yang Nabi pernah bawa. Daripada sini pengajaran yang kita boleh dapat, pentingnya bila kita bercakap, kita membawakan perumpamaan-perumpamaan. Penting untuk membawa perumpamaan. Sebab manusia dia hanya lebih mudah faham dengan perumpamaan dan contoh yang diberikan. Kan? Tidak? Kena ada perumpamaan kan? Okey. Kita nak azan dah lagi 3 minit. Kita baca satu hadis ini. Bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang perumpamaan yang Nabi SAW berikan tentang tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tentang bagaimana Allah mengajak manusia kepada kebaikan dan sebagainya. 2868. Wabila qala dasana Ali bin Hujr As-Sa'di qala dasana Baqiyatun bin Walid an Bajir bin Sa'ad an Khalid bin Ma'dan an Jubair bin Nufail an Nawas bin Saman al-Kilabi, daripada sahabat Nabi Nawas bin Saman al-Kilabi. Bagi salam semua. Hai, salam semua. Radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Inna Allah daraba, sesungguhnya Allah telah menerangkan. Daraba ay bayyana, sesungguhnya Allah telah menerangkan mathalan, perumpamaan. Apakah perumpamaan yang Allah terangkan? Sirata, jalan mustaqimah yang lurus. Ala, di atas jalan yang lurus tersebut, kan ala kanafai sirat, di atas kedua penjuru jalan yang lurus tersebut adanya zuran, adanya dua tembok. Ada satu jalan yang lurus, kiri kanan jalan yang lurus tersebut adanya tembok. Lahuma, pada kedua tembok tadi adanya pintu-pintu yang terbuka, dan pada pintu-pintu tersebut adanya tirai-tirai, wada'in, dan penyuru-penyuru, yang mana yad'u ala ra'sis sirat wada'in yad'u fawqah. Ada penyeru yang memanggil di penghujung jalan, dan ada penyeru yang memanggil daripada atas jalan. Dan inilah perumpamaan yang Nabi berikan. Wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah sentiasa menyeru dan mengajak kamu untuk datang dan menuju ke syurga. Wa yahdi man yasha', dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Wal abwabul lati ala kanafai sirat, maka Nabi mula. Lalu tadi ada jalan yang lurus, ada dinding, dan ada banyak pintu-pintu terbuka di kiri kanan jalan. Maka sabda Nabi SAW, wal abwabul lati ala kanafai sirat hududullah, dinding-dinding yang mana terdapat pintu terbuka di kiri kanan jalan, itu adalah gambaran tentang sempadan larangan-larangan Allah. Memang ada pintu, tapi pintu itu bukanlah untuk dimasuk. Pintu itu adalah sebagai ujian. Kadang-kadang orang kata, kalaulah Allah tak nak kita buat maksiat, kenapa adanya benda ni? Kenapa adanya pilihan ini? Adalah ujian untuk manusia. Adakah manusia pada waktu itu mentaati Allah ataupun nafsu dia? Maka Nabi menyebut dinding itu adalah gambaran akan had-had, sempadan-sempadan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Fala yaqa'u ahadun, maka tidaklah seseorang itu terjatuh pada tempat yang dilarang oleh Allah, hatta yakshifas sitra, sehingga dia membuka akan tirai-tirai yang menutup pintu tadi. Walladhi yad'u, dan yang memanggil daripada atas, itu adalah penyeru bagi pihak Allah yang mengajak dia ikut jalan yang lurus. Jangan terkeliru masuk melalui pintu yang di kiri kanan jalan. Jangan ikut jalan yang lurus. Walaupun di kiri kanan jalan ada pintu, ada laluan, tapi laluan itu tertutup dengan tirai, bukan untuk dimasuk, bukan untuk ditempuhi. Jalan yang patut ditempuhi adalah jalan yang lurus, jalan yang Allah ajak untuk kita ikut supaya sampai ke syurga.
Adapun kiri kanan jalan, itu adalah tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang Allah Subhanahu wa taala larang. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Abdullah bin Abdul Rahman berkata, aku telah mendengar Zakaria bin Adi berkata, telah berkata Abu Isa Al-Fazari, ambillah hadis daripada perawi yang bernama Baqiyah, selagi mana beliau meriwayatkan hadis daripada orang yang thiqah dipercayai, dan janganlah sesekali kamu mengambil hadis daripada Ismail bin Ayyash apabila dia meriwayatkan hadis kepada kamu, sama ada daripada orang yang dipercayai ataupun tidak. Jangan ambil hadis daripada Ismail bin Ayyash, kata Zakaria bin kata Abu Ishaq Al-Fazari. Riwayat 2869. Kita sambung jam 10.30 nanti, insya-Allah. Terima kasih. Kita jumpa lagi kita tunaikan solat Isyak di awal waktu, insya-Allah.